Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan dengan bab 12 iaitu variasi. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, dalam buku teks ada ditunjukkan atau diceritakan mengenai satu mutasi yang berlaku pada jin CCR5. Okey, CCR5 ni sebenarnya merupakan satu penerima ataupun satu reseptor yang berada pada permukaan sel. Okey, CCR5 sebenarnya menjadi tempat di mana HIV akan bind, okey, akan melekat. Kita melekat lah, okey, pada CCR5 tu sebelum dia boleh masuk ke dalam sel perumah. Jadi disebabkan ada mutasi ni, CCR5 tu tak ada. Okey, jadi bila CCR5 tak ada, HIV tak adalah tempat untuk bind. Okey, jadi dia tak boleh nak penetrate, tak boleh nak masuk ke dalam sel perumah. Okey, pakar perubatan jumpa mutasi ini pada seorang pesakit HIV yang telah sembuh selepas menjalani pemindahan tulang sumsum daripada penderma yang menjalani mutasi tersebut. Okey, ini satu contoh mutasi ataupun satu contoh variasi lah dia nak cerita dalam tajuk ni. Okey, ini untuk pengetahuan sahaja. Okey, seterusnya untuk 12.1 kita tengok jenis dan faktor variasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan variasi? Okey, variasi maksudnya perbezaan ciri dalam organisma daripada populasi atau spesies yang sama. Okey, itu maksud variasi. Kena ingatlah, awak kena faham bahawasanya dalam dunia ini memang tak ada dua individu yang serupa walaupun kedua-duanya merupakan kembar seiras. Okey, seterusnya kita tengok pula keperluan variasi untuk kemandirian spesies. Maksudnya apa perlunya variasi ni untuk kemandirian spesies. Okay, for the survival of species. Okay, ada 3 yang dinyatakan dekat sini. Okay, keperluan yang pertama, variasi ini membolehkan alam semula jadi memilih sifat-sifat baik untuk diteruskan dan menyingkirkan sifat yang tidak bersesuaian. Okay, maksudnya dekat sini secara ringkas, awak boleh faham bahawa dekat alam semula jadi ini, spesies yang mempunyai sifat-sifat yang baik, akan survive. Okey, itu maksudnya. Okey, yang kedua, menjamin kemandirian spesies apabila keadaan persekitaran berubah. Okey, kita akan tengok juga nanti. Dan yang ketiga, membenarkan pembiakan silang antara spesies untuk membentuk spesies baharu. Jadi ini adalah 3 keperluan variasi untuk kemandirian spesies. Okey, kenapa variasi itu penting? 3 ni lah. Okey, so kena faham. Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada jenis-jenis variasi. Okey, ada 2 jenis variasi, iaitu variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, kita akan tengok satu-satu. Okey, kita tengok kepada variasi selanjar terlebih dahulu. Okey, untuk variasi selanjar, perbezaan ciri antara individu adalah tidak ketara. Okey, maksudnya satu spektrum fenotip akan diperhatikan kerana perbezaan ciri antara individu adalah beransur-ansur daripada satu ekstrim kepada satu ekstrim yang lain. Okey, perubahan dia beransur, tidak ketara. Okey, itu yang dimaksudkan dengan variasi selanjar. Lagi satu, bila kita memperolehi data daripada kajian yang kita buat, data untuk variasi selanjar ni, kalau kita plotkan, kita akan memperoleh taburan normal. Okay, taburan normal maksud dia kita akan dapat satu lengkung berbentuk loceng. Okey. Satu lagi, variasi selanjar ni sifat dia kuantitatif. Okey, kuantitatif maksudnya boleh diukur, boleh digrade. Okey, boleh diukur lah. Maksudnya kita boleh tahu, boleh ukur dia punya berat, boleh ukur dia punya panjang. Itu maksud dia kuantitatif. Okey, dan dia dipengaruhi oleh persekitaran. Okey, variasi selanjar ini memang dikawal oleh genetik, tapi pada masa yang sama ia boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Sebagai contoh, ketinggian, warna kulit, berat badan. Okey, itu semua merupakan contoh untuk variasi selanjar. Okey, kalau awak tengok pun ketinggian, kita memang akan dapat perbezaan ketinggian yang beransur-ansur. Okey, nampak tak? Warna kulit pun sama. Kita akan dapat perbezaan warna kulit yang beransur-ansur daripada satu ekstrim kepada satu ekstrim yang lain. Okey, kita bukan dapat dua je ciri tu, tak. Okey.
Berat badan pun sama, kan? Okey, kita akan nampak perbezaannya adalah beransur-ansur dari satu ekstrim kepada satu ekstrim yang lain. Maksudnya daripada orang yang paling ringan kepada contoh berat badan daripada berat badan yang paling kecil, yang paling rendah kepada berat badan yang paling tinggi kepada berat badan yang paling berat. Okey, so itu maksud dia. Okey, sekarang kita tengok variasi tak selanjar. Okey, untuk tak selanjar, perbezaan ciri antara individu adalah ketara. Okey, jika data diplotkan, graf akan menunjukkan taburan diskrit atau bentuk bar berasingan. Okey, tiada ciri-ciri perantaraan. Okey, itu ciri untuk variasi tak selanjar. Okey, variasi tak selanjar ini sifatnya kualitatif. Kalau tadi variasi selanjar kuantitatif, yang tak selanjar kualitatif. Apa yang dimaksudkan dengan kualitatif? Tidak boleh diukur. Okey, maksudnya kita tak boleh nak dapatkan berat dia, kita tak ada. Kita tak boleh nak measure. Okey? Itu maksudnya kualitatif. Variasi tak selanjar ini ditentukan oleh faktor genetik dan tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, memang solely dipengaruhi oleh dikawal oleh faktor genetik sahaja. Okey, tak dipengaruhi oleh persekitaran. Variasi tak selanjar boleh diwarisi. Okey, dia dikawal oleh jin tunggal dengan 2 atau 3 allele. Okay, ciri dapat dilihat dengan jelas. Sebagai contoh untuk variasi tak selanjar ini ialah kebolehan menggulung lidah, warna mata dengan pola cap jari. Okey, nampak tak? Okey, sebagai contoh kebolehan menggulung lidah. Dia kualitatif lah, kita tak boleh nak ukur. Tak boleh nak ukur dia ni dapat gulung berapa sentimeter ke, macam tu. Okey, diameter dia berapa, gulungan tu tak boleh. Okey, kualitatif. Kita hanya boleh nyatakan sama ada individu ni boleh menggulung lidah ataupun tak boleh menggulung lidah. Itu sahaja. Itu yang dimaksudkan dengan kualitatif. Okey, tidak boleh diukur. Okey, ini merupakan contoh graf yang kita dapat kalau kita plotkan yang di sebelah kiri, graf untuk variasi selanjar. Okey, awak boleh nampak grafnya berbentuk loceng. Okey, berbentuk loceng. Ini yang kita namakan sebagai taburan normal. Okey, dia banyak di tengah. Itu taburan normal. Okey, dan untuk graf variasi tak selanjar di sebelah kanan itu kita boleh nampak taburannya adalah diskrit. Okey, taburannya terasing daripada satu sama lain. Okey, nampak macam itulah kita dapat plotkan dia dalam bentuk graf bar yang berasingan. Okey, so harap dapat ingatlah, dapat bezakan antara variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Okey, sekarang untuk kesimpulannya, perbandingan antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. Okey, ini kita dah sebutkan tadi, cuma ini dia bagi dalam bentuk peta buih berganda. Kalau untuk nota terpulang, awak nak buat terpulang awak lah. Kalau awak selesa dengan peta buih berganda, teruskan dengan peta buih berganda. Ada orang dia suka dalam bentuk jadual, okey, sebab boleh nampak perbandingan tu terus terpulang. Okey, so sekarang kita tengok perbandingan. Okey, apa persamaan antara variasi selanjar dengan variasi tak selanjar? Okey, kita tengok persamaan dia dulu. Okey, ini persamaan dia. Okey, yang ini adalah persamaan dia. Menunjukkan perbezaan ciri dalam kalangan individu spesies yang sama. So, itu persamaan. Okey, persamaan antara kedua-dua jenis variasi ini. Okey, dan yang lain ini adalah dia punya perbezaan lah. Okey, ini perbezaan yang pertama. Untuk variasi selanjar, perbezaan ciri yang tidak ketara. Variasi tak selanjar, perbezaan ciri yang jelas dan ketara. Okey, ini yang perbezaan pertama. Macam mana cakap difference. Okey, D1. Okey, difference 1. Different one, kan? Okey, yang kedua, terdapat ciri-ciri perantaraan. Untuk variasi tak selanjar pula tidak terdapat ciri-ciri perantaraan. So, ini perbezaan yang kedua.
Sama seterusnya inilah, ini perbezaan yang ketiga, graf bentuk taburan normal, graf normal berbentuk diskrit. Okey, ciri dikawal oleh banyak jin. Okey, perbezaan yang keempat, ciri dikawal oleh satu jin tunggal. Okey, baca balik. Kalau macam tak faham apa yang dimaksudkan dengan jin tunggal, apa maksud jin tu, tengok balik yang kita dah belajar sebelum ni, apa yang dimaksudkan dengan jin. Okey, yang biru ini dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Yang ini tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Yang ini boleh diukur atau kuantitatif, yang ini tidak boleh diukur atau kualitatif. Okey. So, ini adalah perbandingan. Maksudnya persamaan dan perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Kita tengok pada tip kerjaya dekat bawah tu. Okey, kaunselor genetik. Okey, satu kerjaya yang berkaitan dengan binari genetik ni. Okey, kaunselor genetik menganalisis pesakit genetik untuk menentukan risiko beberapa isu kesihatan yang diwarisi atau yang dibawa dalam jin seseorang. Okey, itu kaunselor genetik. Kok-koklah nanti kan terambil kos untuk jadi kaunselor genetik ke. Okey, so yang ni bijak fikir, cuba fikir. Selepas 30 tahun dari sekarang, adakah corak cap jari ibu jari anda akan berubah? Akan berubah ke tak? Okey. Selepas 30 tahun. Maksudnya bila awak umur berapa? 47. Okey, berubah ke tak? Okey. So, itu tadi perbandingan. Sekarang kita tengok punca variasi. Apa yang menyebabkan variasi? Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Organisma dalam spesies yang sama berbeza dari segi, kita semua ni berbeza dari segi morfologi. Okey, yang pertama kita berbeza dari segi morfologi, iaitu kita berbeza dari struktur organisma dan ciri-cirinya. Itu yang dimaksudkan dengan morfologi. Kedua, perbezaan dari segi fisiologi, iaitu fungsi dan bahagian organisma, dan juga berbeza dari segi genetik. Okey. Punca-punca bagi variasi. Okey, untuk variasi selanjar, puncanya adalah faktor persekitaran. Okey, faktor persekitaran ni suhu, cahaya, pH. Okey, untuk variasi tak selanjar pula dipengaruhi oleh faktor genetik, iaitu pindah silang, penyusunan bebas kromosom, persenyawaan rawak dan mutasi. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, so pindah silang, penyusunan bebas ini berlaku semasa mitosis meiosis lah. Okey, dan persenyawaan rawak yang kita buat raja skema persenyawaan lah gitu. Okey, macam itulah. Dan juga mutasi. Mutasi ni sebagai contohnya yang tadi yang kita tengok tadi, yang pasal CCR5 tu untuk HIV tu. Okey. So ingat variasi selanjar puncanya adalah faktor persekitaran. Okey, apa dia faktor persekitaran? Kita boleh bagi tahulah suhu, cahaya, pH. Dan variasi tak selanjar puncanya adalah faktor genetik. Okey, apa faktor genetiknya? Pindah silang. Pindah silang berlaku masa bila? Masa fasa mana dalam kromosom pada kromosom semasa meiosis. Fasa mana? Okey, kena ingat balik yang itu. Penyusunan bebas kromosom berlaku masa bila? Okey, metafasa. Semua-semua itulah. Okey, so kena ingat balik apa yang kita dah pernah belajar. Okey, sekarang kita tengok faktor genetik. Okey, faktor genetik. Pertama kita tengok semasa pindah silang. Okey, proses pindah silang. Bagaimana pindah silang ni boleh menyebabkan variasi. Okey, pindah silang berlaku antara kromatik tidak seiras, okey, pada kromosom homolog semasa profasa 1 meiosis. Okey, penggabungan semula menghasilkan kombinasi jin baharu. Kromatik kembar berpisah semasa anafasa 2 meiosis membentuk gamit dengan kandungan genetik yang berbeza pada akhir proses meiosis. Okey, sebelum itu awak tengok kromatik tidak seiras. Ini pun memang kena ingatlah. Memang kita dah belajar dah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kromatik tidak seiras? Okey, awak tengok dekat sini. Okey, ini dia tunjukkan sepasang kromosom homolog. Okey, ada warna biru, ada warna purple. Okey, sepasang. Apa yang dimaksudkan dengan kromatik tidak seiras? Non-sister chromatic. Maksudnya kromatik yang berada pada kromosom yang berbeza. Okey, contoh yang inilah. Katakanlah ini adalah
Yang warna biru ni cikgu namakan sebagai kromosom 1, yang ataupun ini kromosom A, yang purple ni kromosom B. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kromatik tidak seiras? Okey, kromatik tidak seiras ni macam ni. Okey, kromosom A ni warna biru ni, okey, dia ada dua kromatik kan? Dia ada dua lengan. So ini cikgu namakan sebagai kromatik Ka1, yang ini pula Ka2. Yang purple ini KB kan? KB1, yang ini KB2. So, non-sister chromatic ni ataupun kromatik tidak seiras ini, yang inilah yang berada pada kromosom yang berbeza. Okey. KB1, KB2 ni dia tidak seiras dengan Ka1 dengan Ka2. Okey, jadi pindah silang tu boleh berlaku antara contoh Ka2 dan KB1. Okey, sebab dia adalah kromatik tidak seiras. Okey, sekarang kita tengok. Okey, pertukaran segmen kromatik tidak seiras berlaku. Okey, tengok yang ini betul lah cikgu kata. Okey, pertukaran kromatik itu berlaku antara Ka2, cikgu namakan tadi Ka2 dengan KB1. Nampak? Dia berlaku dekat sini. Pindah silang tu. Berlaku dekat mana? Kawasannya kita namakan sebagai kiasma. Semua ni kita dah pernah belajar So, tengok balik. Okey, jadi selepas pindah silang berlaku, memang akan membentuk gabungan jin baharu. Nampak? Okey. Ka2 tadi dia dah dapat satu segmen jin yang baharu. Sama juga dengan KB1. Okey, KB1 ni dia dah dapat satu segmen jin yang baharu. Itu contohlah. Okey, contoh bagaimana proses pindah silang boleh menyebabkan variasi. Okey. Seterusnya, penyusunan bebas kromosom. Okey, semasa peringkat metafasa 1 meiosis, pasangan kromosom homolog, iaitu satu kromosom maternal dan satu kromosom paternal, tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa sel. Okey, ini memang kena ingat, masa metafasa. Rajah 12.7 menunjukkan dua kemungkinan penyusunan kromosom homolog pada satah khatulistiwa bagi satu sel diploid 4. Okey, diploid dia 4. Dia nak tengok contoh sini, satu sel ni ada 4 kromosom. Okey. Pada akhir meiosis terdapat pelbagai gamit dengan kombinasi kromosom paternal dan maternal yang berbeza, mengakibatkan kandungan genetik dalam setiap gamit juga berbeza. Okey, so dia nak tunjukkan kebarangkalian, ataupun kemungkinan yang berlaku semasa penyusunan bebas kromosom pada fasa metafasa 1 meiosis. Okey. So tengok kemungkinan dia macam ini. Okey, nampak susunan yang pertama. Kita tengok susunan yang pertama dulu. Kemungkinannya macam ni. Okey, nampak. So, bila kombinasi kromosom, mungkin yang hijau ni dia sama-sama dengan hijau, yang purple dan sama dengan purple. Nampak? Jadi, bila anak yang terhasilkan macam ni, kebarangkalian dia. Awak boleh nampak Okey, anak pertama, dua-dua dapat kromatik hijau, dua pun sama, ketiga, keempat dapat yang purple. Okey, ini kemungkinan susunan yang pertama. Sekarang boleh jadi juga berlaku susunan seperti dalam susunan yang kedua ni. Okey, sebab benda ni, penyusunan kromosom homolog semasa metafasa 1 ini berlaku secara rawak. Okey, memang kita sebagai tuan rumah kepada sel tu, kita tak boleh nak tentukan. Okey, bagaimana cara kromosom tu akan berkombinasi nanti. Okey, kita tak boleh nak tentukan. Dia berlaku secara rawak. Jadi inilah kemungkinannya. Okey, so kemungkinan susunan yang kedua macam ni. Okey, awak nampak Okey, hijau purple hijau dekat bawah ni. Jadi selepas metafasa 1, okey, untuk masa metafasa 2, jadi satu sel ni akan ada kromosom yang hijau dengan kromosom yang purple. Maksudnya satu daripada maternal, satu daripada paternal. Yang satu lagi pun sama. Okey, dia dapat daripada paternal dengan maternal. Okey, jadi bila penghasilan gamit, so gamit yang dihasilkan macam ni lah. Okey, ada 4 sel anak yang terhasilkan selepas meiosis. So
gamit yang terhasil, ini kombinasi dia. Okey, gamit pertama yang macam ni awak nampak. Purple hijau kan. So sama purple hijau. Macam ni lah. Okey, cuma bezanya ni dapat daripada mungkin katakanlah yang ada tak dinyatakan. Okey, tak ada. Okey, so yang hijau ini kita anggapkan ini daripada maternal, yang purple daripada paternal. Itulah nampak kombinasi dia. So inilah bagaimana penyusunan bebas kromosom semasa metafasa 1 boleh menyebabkan variasi. Okey? Dan seterusnya, persenyawaan rawak. Okey. Persenyawaan antara sperma dan usid sekunda adalah secara rawak. Ini lagi sekali secara rawak. Maksudnya kita memang tak boleh nak tentukan sperma mana akan bersenyawa dengan usid sekunda yang mana. Okey, melalui penggabungan semula genetik semasa pindah silang dan penyusunan rawak kromosom homolog semasa meiosis, pelbagai gamit dengan kandungan genetik yang berbeza daripada induk akan dihasilkan. Okey, kita dah tengok tadi. Okey, oleh itu, zygote diploid yang terhasil selepas persenyawaan akan mempunyai kombinasi genetik yang baharu. Okey, disebabkan berlakunya pindah silang tadi, disebabkan berlakunya penyusunan kromosom secara rawak tadi. Jadi, gamit yang terhasil pun tadi kan kita boleh nampak, gamit yang terhasil mempunyai pelbagai kombinasi kromosom. Okey, pelbagai kombinasi gen yang baru. Jadi, apabila satu sperma bersenyawa dengan satu usid sekunda, kita tak boleh nak tahu kan sperma tu membawa kombinasi genetik yang macam mana, usid sekunda itu pun membawa kombinasi genetik yang macam mana. Jadi apabila kedua-dua sperma dan usid sekunda ini bersenyawa, zygote yang terhasil hasil daripada persenyawaan tersebut akan mempunyai satu kombinasi genetik yang baharu. Okey? Boleh tak? Maksudnya kombinasi genetik yang baharu ini maksudnya zygote yang terhasil itu mempunyai kombinasi genetik daripada maternal, daripada maknya, dan juga paternal, daripada ayahnya. Okey, dia bukanlah 100% sama sebiji ambil genetik daripada ayahnya sahaja, tak. Ataupun 100% dia dapat genetik daripada maknya sahaja, tak. Okey, sebenarnya dia zygote tu akan dapat kombinasi genetik daripada maknya dan daripada ayahnya, paternal dan maternal. Okey, boleh. Itu persenyawaan rawak. Okey, yang seterusnya untuk faktor genetik ini adalah mutasi. Okey, mutation. Okey, mutasi ialah perubahan kekal yang berlaku secara spontan pada gen atau kromosom. Okey, itu maksud mutasi. Mutasi akan mewujudkan genotip yang baharu. Okey, jika mutasi berlaku pada gamit, okey, pada sperma ataupun usid sekunda, ataupun kita namakan sebagai mutasi sel germa, ciri-ciri yang ditentukan oleh bahan genetik yang telah bermutasi dapat diwarisi. Okey? Boleh faham? Kalau mutasi itu berlaku pada sperma atau usid sekunda, sel gamit kan? So kalau berlaku pada sel gamit, mutasi itu boleh diwarisi. Mutasi yang berlaku pada sel soma dapat menyebabkan variasi, tetapi ciri-ciri ini tidak akan diwarisi ke generasi seterusnya. Okey, berbeza pula kalau mutasi itu berlaku pada sel soma, maksudnya berlaku pada sel selain daripada gamit. Okey, so kalau berlaku pada sel soma, mutasi itu tidak akan diwarisi. Okey, maksudnya berlaku pada individu itu sahaja, tapi tak akan diwariskan kepada generasi anak dan cucunya, macam tu. Okey, kena ingat perbezaan mutasi tu. Kalau berlaku pada gamit, mutasi pada gamit boleh diwarisi. Kalau berlaku pada sel soma, tidak diwarisi. Okey, tidak akan diwarisi. Okey, so tengok sini, contoh yang dia bagi apa ni? Okey, persenyawaan antara gamit telah mengalami mutasi. Mutasi pada sel germa, okey, dalam organ pembiakan, keseluruhan organisma bermutasi. Okey, gamit yang dihasilkan adalah gamit yang mengalami mutasi dan gamit normal. Macam itulah. So maksudnya kalau kebetulan gamit yang mengalami mutasi tu yang bersenyawa dengan usid sekunda, ciri yang dibawa oleh gen pada sperma yang bermutasi tadi tu akan diwarisilah oleh anak yang dihasilkan, oleh zygote yang dihasilkan. Okey, itu maksudnya. Okey,
Tadi faktor genetik Okey, ada 4 kan tadi faktor genetik. Pindah silang, susunan rawak kromosom, persenyamaan rawak dan juga mutasi. Okay, sekarang kita tengok faktor persekitaran. Okey, faktor persekitaran ni adalah untuk variasi apa? Variasi selanjar. Okey. Tengok ya faktor persekitaran yang memberi kesan yang menyebabkan variasi. Okey, yang pertama kita tengok pH tanah. Okey, ini untuk tumbuhan lah. Okey, pokok hydrangea species menghasilkan bunga berwarna biru dalam keadaan tanah berasid. Itu pH kurang daripada 5.5. Manakala akan menghasilkan warna merah jambu jika tumbuh dalam keadaan tanah beralkali. Okey, itu maksudnya bagaimana pH tanah menyebabkan variasi ke atas spesies yang sama. Ke spesies yang sama, pokok bunga spesies yang sama, okey. Hydrangea species, okey. Tapi tanah beralkali warna dia lain, pada tanah berasid warna dia jadi lain. Okey, bagaimana dia mempengaruhi itu adalah proses-proses kimianya, okey. Itu pH tanah. Tengok suhu pula. Okey, suhu. Kucing Siam mewarisi jin yang menghasilkan enzim pigmen gelap bagi warna bulu. Okey. Enzim ini hanya berfungsi pada suhu yang kurang daripada suhu badan. Bahagian badan kucing Siam yang mempunyai kawasan bersuhu rendah ialah telinga, muka, ekor dan tapak kaki. Oleh itu, faktor ini menjadikan bahagian-bahagian tersebut berwarna gelap. Nampak tak? Okey, pada satu individu yang sama tapi disebabkan perbezaan suhu pada bahagian-bahagian tersebut, jadi hasilnya terjadilah variasi warna bulu. Okey, so sekarang awak dah tahu ya kenapa kucing Siam. Siam. Jangan pula tanya cikgu kucing yang baka lain, itu cikgu tak tahu. Okey, yang ini dia cakap mengenai kucing Siam sahaja. Adalah tu untuk spesies lain pun. Okey, tapi itu memerlukan bacaan lebih lah. Okey, sekarang tengok cahaya. Cahaya matahari dapat mengubah warna kulit. Orang yang sering berada di bawah cahaya matahari dalam jangka masa yang lama akan mempunyai tona kulit yang lebih gelap. Sebagai contohnya, buruh binaan. Sinaran ultra ungu dalam cahaya matahari akan merosakkan pigmen melanin pada kulit yang terdedah. Oleh itu, lebih banyak pigmen melanin yang terhasil menyebabkan kulit menjadi lebih gelap. Okey, ini memang biasalah kan kita tengok, terutama untuk orang-orang yang bekerja dekat memang bekerja di bawah cahaya matahari ataupun kalau dekat kawasan pantai, itu biasanya, sebab itu biasa kita tengok kawasan kita ni biasanya agak ramai yang berkulit gelap. Kadang bukan genetiknya begitu. Okey, genetiknya lain tapi sebab dia dipengaruhi oleh persekitaran. So adakah kulit gelap itu akan diwarisi kepada anak-anaknya kalau genetiknya berkulit cerah? Tak. Okey, yang diwarisi oleh anaknya adalah berkulit cerah, itulah genetik berkulit cerah itulah. Tapi kalau anaknya masih dibesarkan dengan cara yang sama, maksudnya sentiasa berada di bawah cahaya matahari, kulit anaknya juga akan jadi gelap lah, tapi gelap yang tak boleh diwarisi. Itu maksud dia. Okey, ini variasi selanjar tadi kan yang kita tengok. Okey, so tengok pula interaksi antara faktor genetik dan faktor persekitaran. Okey, ini contoh yang paling klasik lah. Okey, yang paling biasa. Okey, tengok ya. Yang pertama, J dan K merupakan pasangan kembar seiras. Mereka mempunyai genotip obesiti yang sama kerana berasal daripada embrio yang sama. Okey. Tengok poin kedua, J dan K terpisah sejak zaman kanak-kanak. Okey, mungkin diberikan pada keluarga yang berbeza lah. Okey. Kemudian, nombor 3, J mengamalkan diet rendah lemak dan suka menjalankan aktiviti fizikal. Manakala K mengamalkan diet tinggi lemak dan tidak suka menjalankan aktiviti fizikal. Jadi, apa hasilnya? K mengalami obesiti manakala J memiliki berat badan yang ideal. Okey, selepas 18 tahun jumpa balik. So dia tengok lain. Okey, kenapa? Sebab tadilah dipengaruhi oleh persekitaran. Berat badan, okey, dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Ini yang dimaksudkan dengan faktor persekitaran.
Okey, ini contoh paling klasik, contoh paling mudah. Okey, walaupun dia kembar, kembar kan memang memiliki jin yang sama, genetik yang sama. Tapi bila dibesarkan dengan cara yang berlainan, cara pemakanan yang berbeza, aktiviti yang berbeza, so hasil dia juga akan berbezalah, akan menyebabkan variasi. Okay, kesimpulan, tabiat pemakanan dan persekitaran yang berbeza sewaktu membesar menghasilkan fenotip yang berbeza. Okey. So, itu saja untuk 12.1. Kalau ada masalah, boleh tanya cikgu selepas tengok video ni. Okey, terima kasih.